apa? Pasal nampak merah kan. Oh, nak bagi orang nampak apa kan. Tu perangai kita hak tua-tua ni. Dalam-dalam tua tu pun tua menjadi. Kalau 50 pusing kat belakang. Pasal apa? Pasal 50 nampak hijau kan. Oh, kita kalau budak-budak dia tak kisah tu. Dia nilai duit dia tak kisah sangat. Kalau dia buh tu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Suruh anak-anak kita sedekah. Contohnya nak bagi ke orang apa pun, kalau boleh suruh anak-anak kita bagi. Mereka tu lebih ikhlas, lebih berkat rezeki kita lagi, insyaAllah. So duk bimbang sangat lah kata rezeki tak berkat, sebab kita buat cara dia tu mungkin tak berapa nak kena je. Dah kena cara tu, insyaAllah tengok duk bimbang. Selama ni ada saya minta sedekah tak tuan-tuan? Ada? Ada abang Ustaz Bakri? Tak ada? Tak ada lah. Sebab apa? InsyaAllah Allah cukupkan kita. Kerana apa? Pertamanya, selain daripada sedekah, ingat kita mengaji ni, mengaji ni memang dah berada di tempat dia yang betul. Sebab Nabi sebut, talibul ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Orang yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala tanggung rezeki dia. Allah Ta'ala tanggung rezeki dia, maknanya Allah Ta'ala cukupkan rezeki dia. Kalau kita menuntut ilmu dengan adab yang elok, betul elok semua, kena cara dia, kita termasuk dalam kalangan penuntut ilmu, rezeki kita memang Allah Ta'ala cukupkan, InsyaAllah. Kalaulah ada sikit-sikit tu, itu ujian. Dan percayalah, orang yang tak terlibat dengan menuntut ilmu ni lagi teruk Allah Ta'ala uji. Setengah kita dah kata kita ada masalah keuangan sikit kan. Percayalah, orang tak menuntut ilmu ni lagi Allah Ta'ala uji dengan keuangan, lagi teruk daripada kita. Mungkin kita bila kita tengok kita rasa macam kita ada masalah. Sebenarnya orang yang tak menuntut ilmu lagi teruk masalah dia daripada kita. Cuma kita tak piduk dengan dia ya. Kalau piduk dengan dia, pitanya dia, semang dengan dia, lah kali rupanya memang teruk, memang teruk. Kerana apa? Allah Ta'ala tidak tanggung ataupun tidak berkati rezeki dia. Tu. Baik. Yang keempat, membisikkan sesuatu cita-cita kejayaan tetapi dengan helah yang licik. Surah An-Nisa ayat 118 sampai 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Yang ni dia cerita lagi banyak. La'anahullah, syaitan yang telah dilaknat oleh Allah. Dan yang telah mengatakan, syaitan juga telah berjanji, telah buat aku janji, demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu ya Allah bahagian yang tertentu. Satu golongan manusia dia akan mesti tarik, dia janji untuk tarik, sesatkan untuk menjadi pengikut dia. Dan demi sesungguhnya, kata syaitan lagi, aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Itu dia punya kerja dia. Tak. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak. Itu di antara benda yang syaitan suruh. Lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Itu kerja dia juga. Tak.
Dan ingatlah sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain Allah, maka sesungguhnya rugilah dia dengan kerugian yang terang nyata. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Illa ghurura. Dia pandai tapi dia janji dengan Allah, dia janji dengan Allah kan, maka dia kata aku akan ambil sebahagian hamba kamu jadi pengikut dia. Memang tu janji dia, dan dia akan sesatkan kita, dia akan bagi kita berangan-angan perkara yang pelik-pelik, kosong-kosong yang macam-macam kan. Dan akhirnya kita buat benda-benda yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Suruh tukar ciptaan Allah, melukis benda pelik-pelik macam-macam buat semua kan. Lepas tu kat binatang buat macam-macam, kat orang pun buat macam-macam. Kat binatang dah. Binatang dulu, cerita dulu-dulu kan, depa potong telinga, depa bentuk macam-macam binatang tu. Lah orang cop ni buah tatu, buah apa semua kan. Tu kerja syaitan juga. Dan juga dia kata, pertama dia nak sesatkan kita, yang kedua dia nak membisikkan angan-angan kosong pada kita supaya kita berangan macam-macam. Yang itu, yang ni, fikir ni. Betul tak? Kalau dalam semayang pun waktu tu lah nak berangan sangat pun. Waktu lain tak berapa berangan sangat. Ada waktu tengah dia buat gulai dia berangan, kurang sikit lah kan. Tapi tengah semayang dia berangan ni, dia masukkan bisikan supaya kita angan-angan macam-macam. Dan dia kata apa yang telah syaitan janjikan pada kita tu semuanya adalah tipu daya semata-mata. Maka sebab tu kalau kita tengok dalam ayat ni, suatu cita-cita kejayaan yang syaitan bisikkan pada kita, sebenarnya kalau yang hujung dia tu sebenarnya membawa kerugian, tu bukan kejayaan. Ada mungkin lah kan, dia bisik kita ni, kalau hang buat ni depan hang kaya, macam skim cepat kaya juga lah, sama kan. Kalau hang buat ni nanti hang cepat kaya. Kalau ni dia peluang pula ni, daripada hantar mesej kat saya, ustaz masuk ustaz Saxo Bank apa tau, skim melabur dalam Saxo Bank Denmark. Kita melabur tak tahu sampai belah sini dah, tak tahu dapat sebulan kita masuk melabur dalam dolar Amerika, dapat 25% sebulan selama 12 bulan kat tu ya. Kalau kita masuk 1000 dapat apa ni? 25%, RM25 tau. RM25 dapat selama 12 bulan. 250 kan? 250 dapat selama 12 bulan. Jadi berapa? Jadi macam tu. Mana kalau kita masuk 1000, last kali dapat sampai 250. Maknanya untung 2 kali ganda lebih dalam masa setahun je. Law ni merata ni dah masuk, saya tengok kawan tu dah hantar saya, tapi dia hantar dah kawan tu kita kenal, dia hantar kita pun tak tahu lah kan. Sebenarnya tu cita-cita supaya kita berjaya kan. Ni nak jadi kaya, siapa tak mau tambah musim-musim macam ni kan. Tapi kita tengok sistem tu, dia kata pelaburan, dia memang kata ni patuh syariah ke apa. Baik, kalau pelaburan yang menjanjikan keuntungan tetap, tu riba. Kalau simpanan ke apa pelaburan, dia janjikan keuntungan tetap, fix deposit, yang tu riba. Kecuali kalau dia berubah-ubah, yang tu lain. Kalau dia kata tak janji berapa peratus, kalau kita tengok untung bagi lebih, kalau tak untung bagi kurang, yang tu tak apa. Tapi pelaburan betul lah kan. Kalau dia janjikan, dia kata pelaburan yang keuntungan tetap, yang tu dah riba. Bila riba, kita terlibat dengan satu urus niaga yang haram, walaupun nampak macam kejayaan pada masa depan. Lepas tu janji pula sampai dekat 12 bulan pula tu. 12 bulan saja. Lepas tu habis. Lepas tu nak masuk, sambung lain pula. Dia sebenarnya tu sistem dipanggil skim cepat kaya. Skim cepat kaya juga. Maka kalau kukuh lah kita dengar, kukuh masuk, ya rasa dapat duit, tapi ingatlah sebenarnya ini
salah satu daripada idea-idea syaitan saja. Dia nak kena kita. Kalau dapat duit tu pun sebenarnya duit tu tak akan berkat, sebab duit tu cara sistem dia tak betul. Bila tak betul, tak ada berkat, silat-silat dia habis gitu saja. Tak payahlah, no? Cari cara lain. Kalau lah aku pernah sampai, tuan-tuan pernah dengar dia main kat sini, saya syorkan tak sama masuk lah. Walaupun dengar pendapatan dia agak lumayan, ada setengah orang masuk sampai 20,000, dia akan dapat berapa tak tahulah kalau habis kan. Tapi orang awal selalunya mungkin akan dapat, tapi lah ni orang ujung nanti dah masuk dah ramai, syarikat tu akan tutup ataupun dia akan lari. Lah kali hak yang masuk ujung yang tak dapat apa, baru dapat sebulan, baru dapat 2 bulan, tak boleh modal dia. Lepas tu burn. Yang hak mula ni, hak yang orang yang create dia, yang tu kaya, dah berjuta-juta, dia cabut lah. Cerita dia selalu macam tu. Yang rupanya siapa dia punya tok guru dia? Syaitan. Ramai dah orang kita duk kena pada dulu labu peram, letak peram, lepas tu apa lagi lah. Baik makan bekasam peram lah, kan, lagi sedap kan. Makan sikit ya, kenyang. Baik, maka apa-apa perkara yang kita nampak, kalau hujung dia tu tak elok, walaupun nampak macam kebaikan, tapi hujung dia tak elok, tersah. Itu juga daripada jalan-jalan syaitan. Dia memang begitu. Baik, yang kelima, menanamkan sifat suka berseteru dan bermusuh sesama saudara seagama. Raja syaitan juga rupanya, iaitu surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Ayat 90-91. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib atau tenung nasib dengan batang-batang anak panah itu adalah semuanya kotor, keji dari amalan syaitan, dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Kan, yang terlibat dengan arak, terlibat dengan maisir, judi, apa-apa bentuk perjudian dan apa-apa bentuk tendung nasib, yang ni semua daripada amal-amal syaitan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita jauh supaya kita berjaya kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa yang ada kaitan dengan arak, iaitu perkara yang memabukkan. Arak ni dia punya ibu dia, apa-apa saja yang memabukkan tu masuk arak. Arak, ganja, dadah, ketum orang perempuan dengan ketum mereka tak kisah sangat. Orang lelaki ada setengah tu memang jadi amalan biasa. Tapi dia kata, apa salah ustaz, ketum ni apa dengar kata dia nak luluh dah. Dengar nak luluh dah. Kalau dia tak memabukkan tak apa, tapi kalau dah ada unsur-unsur memabukkan, tetap juga tak boleh pada syarak. Nabi sebutlah hadis kan, apa sesuatu yang sikit dia memabukkan, yang banyak dia memabukkan, maka sikit dia haram, sikit dia pun haram
kan. Asalkan benda tu ada sifat memabukkan, maka dia dikategorikan sebagai jenis-jenis arak juga. Maka apa-apa jenis tu kena hati-hatilah kita kan. Syaitan walaupun dia kata dia akan abang ni tak apa, ni bukan arak tapi ada unsur-unsur memabukkan, maka yang tu tak boleh, no? Kena hati-hati juga. Jalan-jalan dia juga tu. Begitu juga apa-apa jenis ada unsur-unsur judi, unsur-unsur horor dalam sistem keuangan, yang tu juga kita kena hati-hati. Baik. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak, judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Tujuan syaitan yang dia suruh orang minum arak, main judi, tenung nasib, supaya apa? Pertama, supaya bergaduh, supaya saling benci-membenci. Dan tu dia punya target dia, tak? Dia punya sasaran dia. Maka kalau kutlah orang tu tidak kepada judi, dia mungkin dia bawa benda lain. Asalkan akan ada pemusuhan, ada kebencian, dan ada juga kita kata melalaikan daripada zikrullah dan solat. Apa-apa saja yang ada kaitan dengan beberapa perkara yang disebut tadi, syaitan tu kerja dia. Mungkin sebahagiannya dia tak guna arak, judi kan, tapi dia guna benda lain. Sebab tu sebenarnya saya dah nampak lah ni, syaitan juga telah mempergunakan politik sebagai satu jalan dia untuk manusia ni bergaduh dan saling membenci. Dia guna platform politik tu kuat syaitan sekarang, betul tak? Maka kita kena ingat, kalau kita berpolitik dan dalam politik kita tu ada unsur-unsur berseteru, bermusuh sesama saudara seagama, ini adalah daripada politik syaitan, bukan politik Islam. Kena ingat, politik bukan caci mencaci. Politik Islam bukan maki memaki, bukan cela mencela. Politik Islam bukan seteru berseteru, bukan bermusuh. Tetapi politik Islam adalah berdakwah, menasihati, menegur, membimbing, menolong, membantu, kan? Yang itu menerangkan. Yang kita setengah orang duk buat sebahagian sekarang adalah politik syaitan, no? Punya maki orang pihak sebelah tu sampai berterabak punya maki. Bukan dekat maki orang saja, habis dengan peribadi dia, dengan fizikal dia, dengan sebut tu bini rambut macam sarang tebuan, tu pun tak. Amboi, pasal apa yang sangkut dengan bini pula? Ni politik, dia nak marah kat kawan tu, dia nak marah kawan tu, cari model dah tak cukup dah, sangkut dengan bini dia pula. Contohlah, walaupun benda tu tak kira lah orang tu baik ke tak baik, pasal apa pergi sangkut-sangkut, benda tu tak betul, tak betul. Tak betul, tetap kita kena kata tak betul. Walaupun orang tu ada masalah apa, yang tu masalah dia, kan? Kalau kita nak menyatakan, nak menegur, nak apa semua, sebut tentang masalah yang betul-betul ada pada orang tu saja, yang sepatutnya menyedarkan orang lain, itu aja. Kalau perlu, kalau tak perlu, tak tersah. Sebab setiap benda yang kita sebut tentang seseorang yang dia tak suka, hukum dia dah mengumpat. Apa sahaja yang kita sebut tentang seseorang yang betul tentang dia, tapi kalau dia dengar dia tak suka, hukum dia adalah mengumpat. Maka semua mengumpat adalah haram dan berdosa besar, kecuali 6 perkara kata ulama. 6 perkara tu kena tahu kalau kita nak mengata pada orang. Kalau kita nak berkempen, nak berpolitik, wajib tahu 6 perkara hak boleh tu saja. Hak tak boleh, maka kalau sebut semua haram dan berdosa. Ingat, orang politik hampa juga mati esok, hampa juga hanya masuk syurga atau neraka, tak ada tempat lain. Maka kalau hampa mulut hampa, kerana mulut hampa takut-takut nanti hampa terjun neraka kerana hampa tak jaga. Kau ini politik bukan mencela, politik bukan maki hamun, politik bukan sumpah seranah, tapi politik hanyalah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira parti mana lah, kan? Kita sebut ni bebas. Ni kempen, ya, kempen tu memanglah jalan politik. Nak kempen bagi orang tu, sokong kita bagi orang apa semua, tapi bukan adab-adab kempen tu kena jaga. Tang tu syaitan berlambak-lambak.
Saya ingat kalau kita duk politik itu masa ceramah tu, tengah duk mengata duk kutuk tu, saya ingat syaitan tu breakdown tak sakan kan, sonok dia breakdown, dia apa lagi kan, dengan yoga semua siap lah apa pasal apa, dia selalu sonok, dia best sebab apa, dia tahu jadi pengikut dia waktu itu. Tuan-tuan, adakah sampai sanggup hina peribadi orang atas mimbar khutbah ataupun atas pentas tu duk kata ni? Yang tu bukan dakwah, yang tu bukan politik. Yang itu sebenarnya dah terlibat dengan apa? Perseteruan dan permusuhan. Sampai hari ini pun masih ada lagi orang-orang yang macam tu. Dan saya juga rasa sedih lah bila orang kita ni terlalu ekstrim dalam satu perkara, baik dalam agama, baik dalam dunia. Yang sekular teruk sangat sekularnya, yang agama ni keras sangat dalam agamanya, dia tak boleh lugu tu. Sampai ada berlaku kes baru ni, minta maaf lah, sampai ada seorang tu terkeluar cakap bila orang tu keluar daripada parti dia, parti orang lain. Biasalah parti kan, memanglah bagi orang yang duduk dalam parti dia, dia sayang parti dia, kalau orang tu keluar dia anggap orang tu khianat lah. Tak apalah, anggap khianat, tapi biasalah kawan tu bila duduk parti lain, tentulah dia, itulah kan cerita orang politik, duduk belah sana bantai belah sini, duduk belah sini bantai belah sana, bukan duduk belah sini nasihat orang sana, berkawan elok, tang mana tak kena habaq elok, tegur elok secara adik-beradik. Tak ada kita ni, banyak yang tak ada. Akhirnya bila kawan tu keluar duduk belah sana, lepas tu dah lama-lama duduk belah sana, mungkin rasa belah sana pula ada masalah, dia nak masuk balik. Tu cerita dia kan. Kawan ni kata apa, hak belah sini ni, hak kawan tu keluar, dia kata hang nak masuk balik, hang kena mengucap 2 kalimah syahadah, hang kena istighfar 3 kali. Kenapa dia cakap macam tu? Agak-agak pasal apa, tuan-tuan? Seolah-olah ni bila dia cakap itu, faham orang dia tu dah terkeluar pada Islam dah, kena mengucap balik, kena masuk Islam balik, baru hang boleh mai balik masuk parti aku. Ini di antara cakap-cakap yang sebenarnya orang ni adalah politik syaitan, kerana dia membawa perseteruan dan permusuhan. Jangan bercakap sama sekali macam tu, tuan-tuan, tak elok, sebab keluar parti bukan bermakna keluar agama, tetap juga dia agama yang sama, cuma tingkatan kita, orang Muslim ni, orang mukmin ni, dia ada tingkatan, yang derhaka, yang taat, yang patuh, yang berdosa, apa semua, yang tu ada, memang tak dinafikan. Tapi selagi mana tak jelas dia terkeluar daripada Islam, kita tak boleh kata dia terkeluar daripada Islam. Yang ni nak putuskan tu pun kalau boleh bukan kita, biarlah pihak yang berwajib putuskan dia murtad atau tidak. Yang senang-senang kita kata ke orang seolah-olah dah murtad. Hati-hati, tuan-tuan, mana-mana kalimah kufur yang kita keluarkan pada orang, andai kata orang tu tidak kufur, maka dia akan balik kepada orang yang mengucapkan dia, maka nanti di hari akhirat dia akan bertanggungjawab besar insya-Allah Subhanahu wa taala. Politik syaitan ni kena jaga-jaga, sebab ramai dalam kalangan kita terlibat dengan politik. Hati-hati politik syaitan ni, membawa perseteruan, permusuhan sesama saudara seagama, bukan membawa kebaikan. Biarlah kita berpolitik secara Islam, yang betul-betul cara Islam. Moga-moga Allah Ta'ala redha kita. Kita nak negara kita baik, kita nak negara kita ni kalau boleh biar undang-undang Islam yang sepenuhnya. Tak penuh lagi, tak lengkap lagi kan, kita nak yang itu, tetapi bukanlah dengan cara yang bercanggah dengan agama kita. Dia ada step dia, dan ada cara dia, dakwah dia, teguran dia dan sebagainya. Baik, jangan terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Jadi saya rasa takat ini dulu pada hari ini.